Quick revision for chapter amines by Madam Zuniza and Madam Zahara. Amines adalah organic compound yang mempunyai functional group amino. Since nitrogen can have 3 bondings, so it will attach to one alkyl group, 2 hydrogen atoms, or 2 alkyl group with 1 hydrogen atom, or 3 alkyl group without hydrogen atom. So, we classify it as primary amine, secondary amine, and tertiary amine. Bagi memberi IUPAC name amines, kita perlu tahu ada 3 classes of amines, iaitu primary amines, secondary amines, and tertiary amines. General name bagi primary amines kita perlu tahu iaitu alkanamin. Dan general name bagi secondary amine ada satu N-alkyl alkanamin. Dan tertiary amines ada 2 N-alkyl alkanamin, yang mana N ini merujuk kepada address nitrogen dalam amines. Sekarang kita tengok contoh naming for primary amines. Okey, seperti konsep chapter lain juga, untuk memberi IUPAC name, kita perlu cari the longest chain of carbon atom. For example, molekul ini has 4 longest chain of carbon atom. So, kita namakan dia butanamin. Contoh lain, kita tengok molekul ini. Ada berapa longest chain? 1, 2, 3. So, longest chainnya adalah propanamin. Dan ini sebagai substituent. Substituentnya adalah metal. Jadi kita nama 2-methyl 2-propanamin. Atau common name disebut third butyl amine. Disebabkan susunan karbon ini adalah seperti substituent third butyl. Contoh seterusnya, kita tengok compound ini ada berapa carbon longest chain. Okay, 1, 2, 3, 4 dan amin ada pada carbon yang ke-2. So, longest chainnya still lagi butane. Jadi, kita namakan parent name-nya adalah butanamin. Okay, dan oleh kerana kedudukan nitrogen ini pada carbon yang kedua, so kita letak address dia to butanamin. Or common name disebut sec-butylamine. Sec merujuk kepada secondary carbon yang attach kepada amine. Bagi molekul ini, ada berapa longest chain of carbon atom? Kalau kita perhatikan di sini, 1, 2, 3 carbon chains of parent. So, bagi parent, kita namakan 1 propanamin. Dan 1 ini menunjukkan nitrogen attach pada carbon yang pertama. And ini adalah substituent methyl. Dan methyl ni substituent pada carbon yang kedua. So, kita namakan dia 2-methyl. Or common name disebut isobutyl amin. Kerana kedudukannya adalah isobutyl kalau dia menjadi substituent. Sekarang kita tengok examples for secondary amines. Sama juga kita akan cari longest chain of carbon atom. So, ini adalah longest chain 3 carbon atoms. So, kita namakan parentnya adalah propanamin. Atau common name disebut sahaja methyl propyl amine. Alphabetical order. Ni methyl dan kat sini propyl. Bagi structure ni longest chain, N di tengah dan ada satu substituent group methyl. So parent name-nya adalah isopropyl dan substituentnya methyl. Or common name disebut isopropyl methyl amine. I followed by M. Bagi tertiary amine, N ada 2 dalam naming dia,
N-alkyl, N-alkyl, alkanamin. Seperti sebelumnya, alkanamin kat sini, kita perlu cari longest chain. So, parent name dia adalah ethanamin. Jadi, address substituent yang attach kepada N, ini adalah methyl-methyl. So, kita boleh ringkaskan kepada N-dimethyl ethanamin. Ataupun dengan common name, kita sebut sahaja ethyl dimethyl amin. Alphabetical order. Naming bagi aromatic amines pula iaitu apabila nitrogen atom directly attached to benzene ring. Parent name-nya kita gantikan alkanamin dengan aniline. Contoh bagi secondary amin apabila nitrogen atom attach kepada dua alkyl. So parent name-nya adalah aniline. Maka substituent ini kita namakan dia propyl. So N-propyl aniline. Contoh bagi tertiary aromatic amines pula, kita ada parent name aniline and substituent ethyl propyl. So kita susun alphabetical order N-ethyl and propyl aniline. Ketiga-tiga amines mempunyai physical properties yang berbeza. Kita akan lihat dari segi boiling point, solubility and basicity. Faktor utama yang contribute kepada variation boiling point and solubility adalah the hydrogen bonds. Bagi boiling point, kita akan refer the strength of hydrogen bond between the molecules of amines. Bagi solubility pula, kita akan refer kepada ability of the amines molecule to have hydrogen bond with water molecules. Kita perhatikan di dalam molecules of primary amines boleh ada banyak connection yang kita sebut hydrogen bonds. Perlu diingat semula bahawa hydrogen bond adalah intermolecular forces between molecules. So, primary amines have the strongest hydrogen bonds compared to secondary amines. Therefore, tertiary amines has the weakest forces because do not have hydrogen bond between the molecules. So, the tertiary amines have the lowest boiling point and the primary amines have the highest boiling point. Bagi solubility pula, primary amines tend to have more hydrogen bond with water molecules since it have more hydrogen atoms per molecule. And the least hydrogen bond formed in tertiary amines due to no hydrogen atom attached to nitrogen atom. So, the primary amines most soluble in water and the tertiary amines least soluble in water. Sekarang kita tengok pula basicity of amines. Aliphatic amines is more basic than aromatic amines. This is due to the alkyl group is electron donating group. So, among the aliphatic, the more alkyl group attached to nitrogen atom, so it will donate more electrons and will increase the electron density at nitrogen atom. So, alkyl akan menolak elektron ke arah nitrogen dan menyebabkan nitrogen lebih bercharge negatif. Maka nitrogen lebih menunjukkan basicity dan easy to accept proton. Tetapi, jika terdapat electron withdrawing group pada kumpulan alkyl tadi, ini akan mengurangkan density elektron pada nitrogen atom dan menurunkan basicity compound amin tersebut. Manakala aromatic amines adalah paling kurang berbase disebabkan resonance effect, iaitu lone pair electron delocalized in benzene ring. So, sukar untuk aromatic amines menunjukkan basicity kerana sukar untuk accept the proton. Sekarang kita tengok pula chemical test dalam amines. Ada dua chemical test iaitu Hinsberg test and nitrous acid test.
Bagi Hinsberg test adalah untuk membezakan primary, secondary dan tertiary amines. Manakala dengan nitrous acid test, reaksinya berbeza di antara primary, secondary, tertiary aliphatic amines dan juga primary, secondary and tertiary aromatic amines. Hinsberg test adalah untuk membezakan primary, secondary dan tertiary amines. Ketiga-tiga amines ditindakbalaskan dengan base kemudian dimasukkan benzene sulfonyl chloride dalam ketiga-tiga amines. Shake and then biarkan sekejap dalam beaker yang mengandungi tap water. Jika kita perhatikan dalam test tube A yang mengandungi primary amine, clear solution. Ini adalah disebabkan benzene sulfonyl chloride telah bertindak balas dengan primary amin dengan menyingkirkan HCl dan membentuk kompaun ini yang mempunyai acidic hydrogen. Since kompaun ini mempunyai acidic properties, dia akan bertindak balas dengan base yang dimasukkan tadi membentuk salt dan salt ini soluble. Maka kita akan lihat ianya adalah clear solution. Bagi secondary amin, ada satu hidrogen. Maka amines ini akan react dengan benzene sulfonyl chloride dengan cara yang sama, iaitu menyingkirkan HCl. Membentuk kompaun ini yang tidak larut. Kerana base tidak boleh bertindak balas dengan kompaun ini yang mempunyai basic properties. Tiada lagi acid hidrogen. Maka ia akan membentuk precipitate. Bagi tertiary amines yang berada di dalam test tube C, tertiary amines tidak ada hidrogen. Maka dia tidak boleh bertindak balas dengan Cl daripada benzene sulfonyl chloride seperti primary dan secondary tadi. Maka tidak ada reaction yang berlaku. Apa yang kita nampak dalam test tube C ini adalah precipitate kerana kedua-dua mass ini tidak ada reaction. Dengan sodium hydroxide dimasukkan tadi pun tidak ada reaction kerana tertiary amines has basic properties. Maka kita akan nampak precipitate terbentuk dan akhirnya membentuk two layer solution. Sambungan tindak balas kepada ketiga-tiga test tube tadi adalah dengan memasukkan hydrochloric acid. Jika diperhatikan, terdapat precipitate dalam test tube yang mengandungi primary amin. Ini disebabkan soluble salt yang terbentuk dalam test tube primary amin tadi akan bertindak balas dengan hydrochloric acid yang dimasukkan dengan menyingkirkan sodium chloride. Maka kompaun ini yang terbentuk dan kompaun ini adalah insoluble. So kita akan nampak precipitate form. Apabila hydrochloric acid dimasukkan ke dalam test tube secondary amin yang mengandungi precipitate tadi, kita dapati precipitate itu kekal ada. Ini disebabkan kompaun yang terbentuk tadi tidak bertindak balas dengan hydrochloric acid yang dimasukkan, maka precipitate remains. Sekarang kita perhatikan apabila hydrochloric acid dimasukkan kepada test tube yang mengandungi tertiary amines. Secara ringkasnya, penulisan bagi tindak balas Hinsberg test boleh ditulis begini. Primary amine apabila bertindak balas dengan benzene sulfonyl chloride dalam medium berbase akan membentuk salt dan observationnya clear solution, continuous reaction dengan hydrochloric acid akan membentuk precipitate. Bagi secondary amine, apabila react dengan benzene sulfonyl chloride dalam medium berbase akan membentuk precipitate dan continuous reaction dengan hydrochloric acid. Tidak ada apa-apa yang berlaku dan precipitate itu remains. Bagi tertiary amines pula, tiada tindak balas dengan benzene sulfonyl chloride dan base. Ini menampakkan two layer solution terbentuk and continuous reaction dengan hydrochloric acid akan membentuk salt
dan salt ini soluble and we can see clear solution form. Fungsi nitrous acid sebagai chemical test adalah untuk distinguish classes of amines. Macam yang you all tahulah, amines ada 3 kelas yang berbeza, maka kita boleh guna nitrous acid untuk membezakan ketiga-tiga kelas tersebut. Untuk reagent pula, nitrous acid disediakan secara in situ sebelum eksperimen, kerana nitrous acid adalah suatu compound yang tidak stable, dan juga sebenarnya penyediaan nitrous acid ni mesti pada suhu yang rendah. Untuk nitrous acid sebenarnya kalau struktur dia, kalau saya kembangkan, kita ada bentuk inilah ya, dan saya nak bagi tahu jugalah sebenarnya daripada nitrous acid ni, kalau kita tarik keluar NO, NO ni akan jadi NO plus ion yang kita panggil sebagai nitrosyl ion. Itu sedikit sebanyaklah ya intro berkaitan dengan apa itu nitrous acid dan penyediaannya. So kita nak tengok pula tindak balas nitrous acid kepada 3 kelas amin yang berbeza. Kita mulakan dengan primary aliphatic amines. Jadinya semalam kita dah tengok ya, primary amine bermaksud apabila nitrogen bonded hanya kepada satu karbon sahaja. So pada nitrogen aliphatic amine ni, 2 lagi ikatan adalah kepada hidrogen. Dan di sini kita tindak balaskan dengan nitrous acid. So nak tulis NaNO2 HCl ataupun nak buat plus HNO2 pun boleh, tak ada masalah ya. Janji suhu ni wajib tulis ya pada anak panah. Okey, apa yang berlaku sebenarnya adalah sebenarnya mekanisme dia panjang, tapi kita ringkaskan saja. Di sini kita ada N, okey, dan N ini akan buat ikatan antara satu sama lain. So terbentuknya ikatan triple bond ya, antara N amines dan juga N daripada nitrous acid kita. So di sini apa yang berlaku, nitrogen yang amines ni dah buat 4 ikatan, maka formal charge N tersebut adalah positif 1. Dan compound yang ada 2 N dalam satu struktur kita panggil sebagai diazonium. So di ni maksudnya ada 2 N lah ya, dan azo ni bermaksud merujuk kepada compound yang ada nitrogen. Dan di sini saya guna perkataan ion. Sebenarnya boleh guna salt. Macam dalam modul dia guna salt ya. Bila salt, kita kena letak ion negatif lah. Disebabkan diazonium ion ni adalah positively charged, maka dia akan menarik ion negatif daripada mana? Daripada Cl-, daripada HCl ya. Membentuk garam kat situ. So nak guna ion, nak guna salt, mana-mana pun boleh. So saya nak guna ion. So saya padam yang ni ya. Okey. So diazonium ion ni sebenarnya adalah sangat-sangat tidak stable, dan akan mengurai, okey, akan tercerai kepada, okey, ini ikatan antara R dengan N ni akan putus ya, sebab N tu ada formal charge positif. So elektron pada ikatan R dengan N ataupun C dengan N tu akan putus. So that kita akan dapati sebenarnya nanti ini ni akan keluar sebagai nitrogen gas. So ni yang nanti kita akan nampak observation kita, bubble gas form. Okay, maksudnya observation untuk tindak balas nitrous acid bagi primary aliphatic amine, terbentuknya bubble gas of nitrogen gas ya, terbentuk. Kemudian apa jadi kepada R tadi? So R ni bila ikatan tu putus, dia akan jadi R plus lah. Dan kita tahu R ni adalah sebenarnya karbon ya. So maksudnya karbon tu dah hilang satu ikatan, jadi carbocation. Okey. So ni belum final lagi tindak balas ni ya. Bila diazonium ion tadi yang tidak stable tercerai kepada
gas nitrogen dan juga karbokation. So karbokation ni kita perlu kembalikan elektron kepada karbon tersebut supaya karbon tu stable semula lah dengan 4 ikatan. So ada 3 cara supaya karbon tu dapat balik elektronnya. Yang pertama, paling mudah, kita buang saja proton daripada karbon yang bersebelahan dengan karbokation tersebut, maka kita akan dapat karbon-karbon double bond lah, kita akan dapat alkene. Cara yang kedua, cara kita nak pastikan karbon dapat balik 4 ikatan adalah Cl- daripada HCl boleh buat ikatannya kepada karbon yang positif. So positif dengan negatif akan terbentuknya ikatan. So R tu akan bergabung dengan Cl lah. So dapatlah produk kita merupakan suatu haloalkanes. Okey, seterusnya sebenarnya gabungan nitrous acid ini akan ada juga air. Jadinya oksigen yang elektronegatif dalam air akan buat ikatan kepada karbon kita yang positif, dan nanti akan ada proton lah kita keluarkan. So kita akan dapat produk alkohol. Maka bila kita nak buat persamaan tindak balas untuk primary aliphatic amine, sebenarnya kita kena highlight 4 produk. Yang pertama alkene, haloalkanes, alkohol dan juga nitrogen gas. Cara mudah menulis persamaan tindak balas melibatkan primary aliphatic amine dengan nitrous acid. So cara saya tulis ni lain sikit lah daripada yang tadi. Ini saya ada primary aliphatic amines. So kita tengoklah kat sini saya highlight NH2 kat sini. Ada satu R sahaja bonded kepada nitrogen tersebut. Lepas tu kat sini kita ada HNO2. Dan HNO2 tu tadi saya dah beritahu ikatannya macam ni. Kemudian saya susun macam ni supaya senang saya nak tarik balik H2 dan O dekat sini membentuk air. So ni keluar sebagai air. Lepas tu nak tunjuk bahawa N ini dan N ini akan membentuk ikatan, and then membentuk diazonium ion. Seterusnya diazonium ion tu tak stable dan akan menghasilkan nitrogen gas. Kemudian tinggallah alkyl group kita dan OH ini membentuk alkohol. So ingat tadi kita ada alkohol sebagai salah satu produk yang terhasil daripada primary aliphatic amine. So kita tak nampak lah, kalau kita buat persamaan ni kita tak nampak kita punya produk yang lainnya, iaitu alkenes dan juga haloalkane. So yang ini kena tulis sendirilah. So kita tulislah alkene tu apa, okey, dan kita tambah sendiri ada satu lagi produk iaitu haloalkane. Jadinya dekat sini memang kena tambah sendiri, sebab daripada persamaan ni kita hanya nampak ada pembentukan alkohol dan juga nitrogen gas sahaja. So kita punya haloalkane ni kena ingat sendirilah bahawa 3 produk ni memang akan wujud secara campurannya sebagai produk tindak balas primary aliphatic amine dengan nitrous acid. So dekat sini nampaklah kita ada 4 produk, alkohol, alkenes, haloalkane dan juga nitrogen gas. Untuk secondary aliphatic amines ni saya tunjukkan macam ni, tapi sebenarnya nak buat macam biasa, nak buat plus HNO2 pun boleh, tak ada masalah, janji suhu tu ada ataupun nak buat tambah NaNO2 lepas tu HCl pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya buat macam ni sebab saya senang nak tunjukkan produk dia, apa yang terjadi. Kita tarik keluar H daripada amine dengan OH daripada nitrous acid kita, kemudian nanti N ini akan terus buat ikatan kepada N nitrous acid. So produk kita akan dapat macam ni lah, R, and then kita ada N double bond O.
So ni kita panggil sebagai nitrosoamin. Nama ni tak perlu hafal. Dan yang penting observation ya. So apa observation? Ini terbentuknya yellow oil. Untuk tertiary aliphatic amines, kalau kita tengok dekat sini, tertiary aliphatic amines ni langsung tak ada free hydrogen yang bonded kepada N, sebab semua ikatan N adalah kepada carbon. Jadinya base lah kerana tertiary aliphatic amines kita merupakan weak base, maka acid kita sebenarnya adalah strong acid, especially kita punya HCl ni merupakan strong acid, maka akan ada tindak balas acid base dekat sini lah. Dan macam mana tindak balas acid base berlaku adalah kerana proton daripada strong acid ini akan didermakan kepada N. Kita tahu N ni ada lone pair, so N tu akan buat ikatan lah kepada proton yang didermakan kepada N tersebut. Proton tu datang daripada strong acid iaitu HCl. So N bila buat ikatan kepada H, N dah jadi formal charge jadi positif 1 sebab dah buat 4 ikatan. So saya letak positif charge tu kat luar. Nak buat pada N pun boleh, tak ada masalah. Dan saya dah bagi tahu bila kita bentuk positif ion, kalau dalam bekas tu ada negatif ion, so negatif ion akan attracted lah kepada positif ion tersebut. So dalam kes ni negatif ion kita adalah Cl. So Cl lah yang akan tertarik dengan positif ion dan terbentuknya water soluble salt. So kalau kita ada ion positif dan ion negatif yang attracted to each other, yang ini sebenarnya membentuk water soluble salt. So ini baru satu. Sebenarnya ada satu lagi garam yang boleh terbentuk adalah kalau ingat saya bagi tahu tadi daripada HNO2 ni sebenarnya kita boleh hasilkan NO+ iaitu nitrosyl cation. So nitrosyl cation ni adalah electrophile, so dia akan buat ikatan kepada nitrogen yang ada lone pair electron. So lone pair tu akan digunakan untuk buat ikatan kepada kumpulan nitrosyl tersebut. Maka kita akan dapati kita akan dapat ion yang kedua, tapi ion kali ni N tu bonded kepada NO tapi formal charge nitrogen tetap sama, masih positif 1 sebab buat ikatan 4 ikatan. Dan positif ion ni akan attract negatif ion Cl lah yang ada dalam bekas kita. So kita akan dapat dua jenis garam dan kedua-duanya adalah water soluble salt. Maka observation untuk tertiary aliphatic amine adalah clear solution form. Chemical test nitrous acid kita dengan aromatic amines pula So kita mulakan dengan primary aromatic amines. Kita ada nitrogen yang directly bonded kepada benzene ring kita baru kita kategorikan amine tersebut sebagai aromatic amines. Okey, macam juga primary aliphatic amine, primary aromatic amine akan membentuk diazonium ion. So diazonium ion sekali ni R tu kita gantikan dengan benzene lah. So macam biasa kita akan ada N yang 2N dan N yang kat tengah ni akan jadi N yang positif lah. So di sini namanya adalah benzene diazonium ion. Kalau nak buat salt saya kata kena letak ion Cl dekat tepi tu So saya tak nak buat salt, saya nak buat ion sahaja. Okey. So benzene diazonium ion adalah stable sedikit berbanding aliphatic diazonium ion untuk aliphatic amines So bila sedikit stable maksudnya tak adalah mudah sangat dissociate macam aliphatic amine. Maka
sebenarnya apa yang berlaku, tempat N2 ini, okey, kita akan keluarkan N2 ini dengan benzin diazonium ion ini akan mengalami tindak balas dengan nukleofil berikut. So, saya senaraikan ini adalah nukleofil yang boleh bertindak balas dengan benzin diazonium ion. Kenapa nukleofil yang bertindak balas? Kerana benzin diazonium ion kita ada tanda positif ni. So, ini menunjukkan bahawa benzin diazonium ion kita merupakan suatu elektrofil. Maka nukleofil yang datang daripada reagen ni, contoh macam H2O, nukleofilnya OH minus, dekat sini Cl minus, CuBr akan hasilkan nukleofil Br minus, dan Ki akan hasilkan nukleofil I minus. Maka kita akan dapati tempat N2 tersebut ataupun tempat ikatan karbon kepada N tu, kita akan gantikan dengan nukleofil daripada reagen, ya. So kat sini akan gantikan dengan OH. Okey, lepas tu kita ada Cl ganti tempat N tersebut. Lepas tu tak muat tu, lepas tu masuk yang ni Br yang replace. Akhir sekali yang ini iodine lah yang replace tempat N kita. So kita akan dapat compound yang baru lah, ya, daripada benzin diazonium ion. Yang glamour selalunya phenol ni. Ni selalu soalan suka tanya macam mana kita boleh hasilkan phenol daripada amine, daripada aniline. So inilah tindak balas yang terlibat kalau kita nak convert aniline kepada phenol. Dan apabila tindak balas nukleofil ini berlaku, sebenarnya nanti akan ada side product lah. Apa side product tu? Jangan lupa bila OH, Cl dan Br dan juga I replace tempat N tersebut, N tersebut akan keluar sebagai N2 lah. Jadinya observation untuk primary aromatic amine masih sama dengan primary aliphatic amine, iaitu bubble gas form, dan bubble gas tu sebenarnya adalah gas nitrogen, ya, yang terbebas apabila ikatan antara karbon dengan nitrogen terputuslah dan digantikan dengan nukleofil daripada reagen yang dah disenaraikan ini. Selain daripada tindak balas benzin diazonium ion dengan reagen yang mengandungi nukleofil yang tertentu, sebenarnya benzin diazonium ion juga boleh mengalami tindak balas coupling reaction. So apa maksud coupling ni? Macam awak tahulah, coupling tu maksudnya berpasangan. So dia berpasangan dengan siapa? Berpasangan dengan aromatic compound yang lain. So boleh tengok muka surat 295, semua tindak balas benzin diazonium ion ni ada dekat muka surat 295. Coupling reaction yang pertama adalah dengan phenol. Sebenarnya yang ini je yang ada dalam silibus, ya. Yang satu lagi tu, yang ni tak ada dah dalam silibus, tapi tak apalah sebab dah ada, saya proceed je lah, ya. Boleh tengok dalam modul. Okey, yang ada dalam silibus coupling reaction, kita boleh couplekan benzin diazonium ion dengan phenol. Maksudnya benzene ring dengan benzene ring. So apa yang berlaku adalah disebabkan benzin diazonium ion ni agak stable kalau nak dibandingkan dengan dengan diazonium ion yang aliphatic, ya. So yang ni tak putus, okey, tapi nitrogen kita dah sambung ikatannya dengan phenol tu. So dia akan jadi compound inilah. Dan compound ni compound yang berwarna, kita panggil dye. Dan dye ni warna apa? Warna orange. So yang ada dalam silibus yang ni je.
Okay. Yang satu lagi ni tak ada. So tak apalah, konsep dia sama juga, bahawa nanti kita punya benzene diazonium ion tu akan bergabunglah dengan aromatik amine kita. So dekat sini terbentuklah ikatan dengan benzene ring amine kita ni. So yang lain ni follow je lah ya. Yang ni hasilkan dye warna lain pula. Yang ni warna yellow. Untuk secondary aromatic amines, sebenarnya lebih kurang macam secondary aliphatic amine. Boleh tengok balik tindak balas yang saya dah ajar tadi. Cara yang sama, saya kata ada satu H daripada amine ni akan combine dengan OH daripada nitrous acid. Kemudian nanti nitrogen ini akan buat ikatan dengan nitrogen inilah. So kita sambung saja ikatan tersebut. Yang ni pun kita akan dapat sebatian nitroso juga. So R tu kita ikutlah soalan buat apa ya. Kemudian kita punya observation pun sama, masih sama. Selagi kita ada sebatian nitroso, kita akan dapat yellow on form. So tak ada masalah sangat ya untuk secondary aromatic amine, sebab sama dengan secondary aliphatic amine. Untuk tertiary aromatic amines, kita tengok pada N ni ikatannya semua kepada carbon. So tak ada H yang kita boleh tarik keluar. Maka apa yang berlaku, aromatic amines ini, tertiary aromatic amines ini akan bertindak balas seakan-akan macam electrophilic aromatic substitution. Sebab saya kata HNO2 ni akan menghasilkan NO plus sebagai electrophile, nitrosyl cation. So nitrosyl cation ni bertindak sebagai electrophile, dan kita tahu bahawa benzene ring ni ada pi bond dan akan bertindak sebagai nucleophile. Dan apa yang berlaku sebenarnya, electrophile kita akan substitute lah salah satu H yang ada pada benzene ring kita. Dan tempat yang paling tepat untuk H tu masuk sebenarnya adalah H yang kat bawah ni. Okay. Jadi produk kita akan dapati nanti benzene ring dan juga ikatan nitrogen kepada alkyl group tu masih sama. Cuma ada ikatan kat sini, kita tambah ikatan kepada NO lah, ataupun nitrosyl kita. Jadi apa yang kita nampak kat sini kat sini kita nampak terbentuknya precipitate. So ini adalah observation untuk tertiary aromatic amines apabila bertindak balas dengan nitrous acid. Dan kalau you baca sebenarnya aniline ni kita boleh identify menggunakan ujian bromine water. So kalau you tengok bila aniline react dengan bromine water, kita akan dapati ada substitution pada kedudukan 2, 4 dan 6 dan observation kita akan dapat white precipitate. Dan tindak balas ini lebih kurang sahaja macam tindak balas phenol. Kalau you ingat, kalau kita ada phenol, kita buat identification test ataupun confirmatory test menggunakan bromine water. 3 atom Br ni pun akan masuk pada kedudukan yang sama, iaitu 2, 4, 6, dan observation kita white precipitate form. Oleh itu, jikalau you all kena bezakan aniline dengan bahan lain, boleh gunakan identification test ini dengan bromine water untuk membezakan aniline dan juga bahan lain. Okay, so ini special untuk aniline sahaja.